menyediakan kawasan lapang yang sesuai untuk dibuat pembangunan berpusat bagi pembangunan kawasan lapang. Kawasan lapang yang dicari dalam bentuk yang besar untuk dibangun sebagai rekreasi adalah kawasan bandar betul lah. Yang lepas tak dapat lagi, so ini ada beberapa yang lepas ada tapi kita tak setuju, kita dah bagi pandangan sebenarnya yang lepas. Kita bagi pandangan input-input, tapi pada hari ini lepas kajian dan saya dimaklumkan, kalau tak salah saya yang lepas pihak PPZS dia ada kaedah bagi mendapatkan kawasan lapang ni dengan kependudukannya berapa, zoningnya apa, so dia ada kiraan, ada sifil dia. So jadi dia hari ni lah dia akan menetapkan beberapa cara tapak tu untuk kita sama-sama dengar dan apa jenis pengalaman dan cadangan. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam LCRP juga yang lepas kita ada beberapa projek FitWin di bawah Jabatan Tuan-Tuan. Salah satunya di bawah, seingat saya lah, di bawah Jabatan Kejuruteraan untuk mengadakan jalan basikal, motor. So alhamdulillah ini pun sampai hari ni Cik Tuan Haji IR Nazri ada WhatsApp saya. So untuk projek FitWin di bawah LCRP ni kita tahu statusnya dah sampai mana di bawah Jabatan Tuan-Tuan. So tanpa menguasa saya silakan Tuan Cik Saifuddin untuk meneruskan tangan silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua, Tuan Jamil Asmi bin Allah, ketua-ketua jabatan dan ahli-ahli mesyuarat sekalian. Hari ini saya akan membentangkan penemuan-penemuan ataupun bagaimana kita come up dengan dalam mengenal pasti lokasi tapak taman perbandaran ataupun taman tempatan lah, dia punya hierarki dia, untuk membantu rakan strategik kita iaitu Majlis Perbandaran Muar, yang mana perkara ini telah digariskan ataupun telah ditulis di dalam rancangan tempatan. So pejabat projek datang untuk membantu ataupun assist kepada Majlis Perbandaran Muar yang dipanggil LCRP lah, Localizing Cadangan Rancangan Pemajuan, which cadangan-cadangan di dalam rancangan tempatan tu kita laksanakan dengan jayanya untuk diimplementasi dalam keadaan sebenar. Baik, ekoran daripada mesyuarat bilangan 1, LCRP bilangan 1, beberapa progres ataupun kemajuan telah PPZS laksanakan sebagaimana hasrat Tuan YDP. Perkara ini perlu diselesaikan dalam bulan 9, bulan 10. So kami cuba buat satu fast track punya timetable untuk meet suit dengan kehendak YDP pada jadual kerja di muka surat slide 11. Okey, yang ni. Okey, kami dah compactkan, kalau ikut yang sebenar 5 hingga 6 bulan lah. Biasa projek-projek LCRP yang kami laksanakan engagement bersama dengan PBT dan stakeholder yang lain. Tapi dalam konteks ini, oleh sebab dari segi keutamaan ataupun priority kepada projek ini, kita compactkan garis yang tengah itu kita berada, iaitu hasil analisis dan generate output lah. Saya akan bentangkan sebentar lagi apa dapatan-dapatan hasil analisis yang kita telah buat, dan kami juga telah membuat semakan bersilang dengan pejabat tanah berkenaan dengan lot-lot yang telah kami identify yang kami rasa itu yang sesuai ataupun boleh lagi dibincangkan di medan ini untuk cari yang mana lebih yang sesuai, yang lebih ekonomik dan lebih baik untuk dilaksanakan di peringkat Majlis Perbandaran Muar. So for the next ataupun the way forward, untuk the next meeting Tuan YDP, saya dengan izin untuk memohon kalau boleh the next meeting tu kita panggil satu sesi dengan Jabatan Landscape Negara, yang mana nanti saya akan assist Jabatan Berancang untuk buat draft surat kepada
Jabatan Landscape Negara untuk dia knowledge sharing berkenaan dengan bagaimana untuk start ataupun kick off untuk membuat kawasan lapang ataupun taman perbandaran ni di kawasan Majlis lah. Okey. Selepas mesyuarat hari ni lah. Selepas ni kita akan buka lah. Selepas masyarakat ni, selepas kita dah identify tapak tu. Okey. Dan selepas itu kita akan buat satu engagement ataupun FGD dengan beberapa stakeholders untuk bincangkan lagi mungkin ada kriteria-kriteria yang tertinggal ataupun terlepas pandang yang boleh dimasukkan dan diambil kira di dalam FGD itu nanti. Kemudian kita akan come out dengan penyediaan BQ yang inputnya daripada jabatan dalaman MPM itu sendirilah, especially daripada jabatan kejuruteraan ataupun jabatan perancang. Dan lastly kita akan membuat penyerahan dokumen, draft penyerahan dokumen sebelum dibentangkan kepada ibu pejabat. Okey, next. Okey, dalam untuk mengorak langkah dalam mengenal pasti tapak ataupun spesifik lot yang kami ingin dapatkan, iaitu kawasan lapang ataupun statusnya taman perbandaran. So seperti sedia maklum, MUA ni banyak lot lidi dan lot kecil. So memang kerjanya agak rencam dan perkara ini dibantu oleh software yang kami gunakan iaitu ILWIS ataupun Quantum GIS dan Info lah. Walau bagaimanapun ILWIS ataupun software ini tidak akan bergerak dengan adanya kebijaksanaan manusia itu sendirilah. So ada beberapa kriteria ataupun 6 kriteria yang setakat ini yang kami gariskan, iaitu kriteria guna tanah, kriteria penduduk, kriteria kebolehsampaian, kriteria berdekatan dengan kawasan pertumbuhan dan kriteria kawasan berisiko dan kriteria ketersediaan tanah. So this kriteria ataupun dia punya sub kriteria yang berwarna biru itu akan dijadikan sebagai guidance untuk menentukan atau mengenal pasti tapak secara terperinci di kawasan Majlis Perbandaran MUA. So kalau kita tengok dari segi kriteria guna tanahnya, sub kriterianya adalah kawasan mesti yang dicari itu adalah tanah kosong dengan skor 3, pertanian dengan skor 1 lah. So komputer ataupun software ini akan mencari tanah-tanah kosong yang berpotensi di MUA dengan nilai yang 3. So dia akan bagi scoring ni. Total of the scoring itu nanti dia akan compute dan dia akan hasilkan the map secara keseluruhannya lah. Secara keluasannya pula kita boleh divide kurang daripada 5 hektar dan lebih daripada 5 hektar lah. Kenapa 5 hektar? 5 hektar adalah keperluan minimum untuk taman perbandaran untuk kawasan tu lah. So 5 hektar dalam lebih kurang 12 ekar kot, macam tu lah. Penduduk, so kurang daripada 50,000 penduduk dan lebih daripada 50,000 penduduk lah catchment untuk taman perbandaran berkenaan lah. Sebagaimana yang kita tahu dalam unjuran RT MUA, 2030 adalah 250 penduduk, which mean taman perbandaran yang sehingga 2030 dalam 7-8 lot lah ataupun kawasan. For the time being, untuk priority kita kena pasti satu dulu untuk laksanakan. So nanti saya akan tunjukkan beberapa tapak alternatif yang boleh mungkin atas konsen YDP untuk dipilih lah ataupun mana yang lebih diutamakan lah. Okey, dari segi kemudahan sampaian, jarak dari pekan utama within dalam lingkungan 5 km yang paling dekat dan luar 5 km skor 1 lah. So keutamaan dia adalah dalam lingkungan 5 km. So jarak dari jalan utama dan jarak dari laluan pengangkutan awam. Yang ni komputer akan compute lebih dekat lebih baik lah. So dia akan generate yang mana lot-lot yang terhampir tu akan mempunyai nilaian ataupun hasil yang lebih baik lah. Kemudian kriteria seterusnya adalah berdekatan dengan kawasan tumpuan, iaitu kawasan tempuh bina perumahan, institusi dan komersial lot lah. Di sini adalah tumpuan-tumpuan penduduk supaya bila dibangunkan nanti penduduk mudah untuk akses kepada taman tersebut. Yang kelima adalah kalau boleh kita elakkan kawasan-kawasan berisiko lah, which mean kawasan banjir, industri berat, pelupusan sisa pejal dan kawasan tepu bina tapak. Yang ni kalau boleh tapak-tapak tu disingkirkan lah. So yang ni adalah proses yang pertama yang kita perlu singkirkan supaya lot ini tidak dipilih lah. Kemudian dari segi ketersediaan tanah, memang di dalam arti telah menghasilkan analisis beberapa kawasan yang boleh dibangunkan, kawasan boleh dibangunkan dengan syarat dan kawasan yang tidak boleh dibangunkan. So kita ambil yang kawasan yang boleh dibangunkan lah dengan nilai yang tinggi. Okay, next.
So proses ini berlaku atas bantuan ataupun secara teknikalnya atas bantuan analis software lah, ataupun perisian. So ini sub kriteria 1.1 jenis guna tanah yang mana saya maklumkan tadi. So dia akan pilih kawasan pertanian dengan tanah kosong lah. So ini hasilnya lah. So tepu bina dia tak akan pilih. Okay, next. Ini sub kriteria keluasan, dia pilih yang merah itu adalah lebih 5 hektar, yang kuning itu adalah kurang 5 hektar. So ada differentiate kat situ. Next. So penduduk yang hijau itu lebih 50,000, yang selebihnya adalah kurang 50,000 lah. So kita tahu bahawa mukim-mukim bandar misalnya dan mukim jorak memang lebih daripada 50,000 penduduk. Kemungkinan kawasan tapak itu akan berada dalam lingkungan yang hijau itulah. Okay, next. Okey, ini radius pekan-pekan utama ataupun pekan kecil lah. So daripada titik pekan kecil pusat dia tu, kita ambil radius 5 km, maknanya jarak yang paling reasonable ataupun accessible untuk penduduk pergi. Dan yang hijau tu luar daripada 5 km lah, 10 km. So kemungkinan tapak itu akan jatuh di dalam radius yang berwarna biru itulah. Okey, next. Okey, ini kriteria 4 berhampiran dengan kawasan tumpuan. So tepu bina perumahan, komersial, institusi yang lebih hampir lebih baiklah. Okay, next. Ini kawasan berisiko, kita elakkan, kita siap-siap tolak untuk kawasan sisa terbejal, banjir dan kawasan industri berat. Okay, next. Ketersediaan tanah. So kalau boleh, kawasan yang dipilih itu adalah kawasan yang boleh dibangunkan lah, yang warna hijau, striking tu. So dia elakkan daripada kawasan berhalangan dengan kawasan yang boleh dibangunkan dengan syarat. Okay, next. So hasil daripada screenshot ataupun generation daripada ILWIS yang kita gunakan, iaitu Integrated Land and Water Information System, nama penuhnya. Kita susun keutamaan kriteria tadi. Satu, dari segi ketersediaan tanah, mesti kena pasti dulu mana yang kawasan yang berpotensi. Kemudian guna tanah tapis dari segi pertanian dengan kawasan tanah kosong. Kemudian kita ambil kriteria penduduk, seterusnya kebolehsampaian, kawasan tumpuan dan kawasan berisiko. Dan kita come up dengan kriteria ini dan sudah barang tentu kalau kriteria ini diubah, hasilnya akan berubah lah. Tapi kami dah cuba beberapa trial test, ini adalah hasil yang terbaik untuk disusun keutamaan mengikut apa yang kita kehendaki lah. Okay, next. Okay, bila dia dah convert kepada raster image, dia akan dapat bentuk ataupun shape-shape yang macam ni lah. So, that's mean hasil ataupun outputnya adalah yang di sebelah kanan tu, yang mana kawasan yang kita akan pilih adalah berada di dalam tompok-tompok yang berwarna hijau dan dalam lingkungan 5 km dalam radius. Next. Okey, yang ni. Dalam radius 5 km di setiap pusat pertempatan tu lah. So, yang lain tu kita boleh tolak lah. Priority adalah kepada kawasan yang hijau yang berada di dalam bulatan kecil itu. Okey, next. So bila kita zoom out ataupun kita memilih tapak based on tapisan-tapisan tadi, ada 7 lokasi yang berpotensi berada di sekitar mukim jorak dan mukim bandar lah. Memang dia pilih memang tepat mengikut kriteria kita yang kehendaki, dan 4 tak silap saya di mukim bandar dan 3 di mukim jorak lah. So nanti kita akan mungkin berbincang ataupun lihat macam mana keutamaan nombor 1 nak dibangunkan yang di mana. So setelah kita dapat identify lokasi secara pointnya, kita zoom in. So ini adalah tapak yang first ataupun tapak yang cadangan yang pertama, di mana lotnya masih lagi HSG 38740. Cuma saya buat semakan bersilang dengan pejabat tanah. Kalau tak silap pejabat tanah maklumkan lot ini ada kelulusan KM. Dari segi dia nak bangunkan taman perumahan, Taman Perbadanan Islam Maharani. So automatik tapak ini mungkin tidak dipilih. Yang berpotensi mungkin di sebelah bawahnya, kalau bukan hak milik yang sama ataupun owner yang sama lah, berdekatan dengan tapak berkenaan lah. Okey, tapi kita ada alternatif yang lain. Okey, next. Ini cadangan tapak 2 berhampiran dengan Muar Bypass, ada lebih kurang
4-5 lot yang terlibat untuk mencukupkan dalam 5 hektar. So untuk kegunaan zoning akan datang perumahan, kegunaan tanah semasa masih lagi pertanian. Okay, next. Tapak 3 adalah berhampiran juga dengan Muar Bypass. Ada beberapa lot yang dicadangkan. Sekejap, Din. Untuk guna tanah semasa dengan guna tanah zoning, kenapa ada beza? Semasa adakah sebuah arti perwataan? Semasa maksudnya apa yang ada on site dan semakan jika ada kelulusan KM. Maksudnya guna tanah semasa pertanian, dia buat Pertanian, masih zoning pertanian. memang zoning Zoning perumahan. memang perumahan. Terima kasih Puan Rokia. Okey, saya boleh teruskan Tuan Merbi? Okey, ini tapak 3 ada beberapa lot yang terlibat untuk mencukupkan keadaan 5 hektar. Cuma semakan dengan pejabat tanah ada 2-3 lot yang terlibat dengan SBKS dan sebagainya lah. So kita kena fine tune balik yang ni. Tapi memang lokasinya strategik lah dari segi keadaan environment pun, di surroundingnya pun kawasan perumahan. Okay, next. Ini tapak 4, curve di Muar Bypass. Zoning adalah untuk kegunaan komersial lah. Okay, next. Tapak 5 di Jalan Muar Labis. Satu lot yang terlibat, lebih kurang 9 hektar. Yang ni dah ke mungkin Jorak, tak silap saya. So keadaan semasa dengan zoningnya pertanian. Next. Ini tapak 6 Jalan Panco, ada 5 lot yang terlibat untuk tujuan mencukupkan kemudahan lapang dan berhadapan dengan Jalan Panco lah. Okay, next. Tapak 7 lot, satu lot besar, Jalan Paguh, zoningnya perumahan, keadaan semasa atau guna tanah semasa ni pertanian lah. So ini adalah 7 tapak yang telah dikenal pasti atas bantuan analisis yang dibuat oleh kami melalui MCDM ataupun software Elwis lah. Dan perkara ini bukan muktamad ataupun yang itu kita putuskan. Ada sesi perbincangan lah antara kita. Kalau tidak sesuai ataupun adjustment sedikit tentang kriteria ataupun lokasi dan sebagainya, boleh dibuat atas justifikasi yang tertentu lah. So yang ini suggest daripada kami 7 cadangan tapak Taman Perbedaran Tuan YDP. Sekian, terima kasih untuk pemenangan. Okay, terima kasih Cik Saifuddin PSZ. So ya, menarik dia kita masuk ni ada 7 tapak cadangan. Satu memang outdoors lah, dan satu tu di itu. So ada tempoh masa ke kita nak memilih tapak cadangan ini? Untuk dari segi Tak ada Tuan, cuma lagi cepat lagi bagus lah. Kita boleh bergerak, move untuk next forward stage untuk panggil JLN dan untuk come out dengan sebagainya. jadual kita tadi dari 9 awal. Selepas ni nombor 7 dari FGD. Ya. Ada betul-betul lain yang perlu. Okay, so saya ingat kita boleh berbincang berkaitan dengan 6 lagi tapak cadangan untuk Taman Bandaran Kawasan Lapang, Taman Rekreasi untuk daerah Muar nanti. Ada pandangan